mudah, nampak remeh, tetapi berdasarkan beberapa kes yang telah pun berlaku di dalam negara, ada di antara mereka yang dijangkiti yang membawa penyakit ini dari luar negara apabila pulang dan berjumpa dengan orang-orang tertentu, jangkitan itu berlaku sehingga mewujudkan rantaian dan kluster-kluster yang merebakkan lagi wabak COVID-19. Jadi itu yang perlu kita perhalusi dan mengetahui bahawa apa saja yang kita lakukan, kita kadang-kadang bukan fikir tentang diri sendiri saja, tetapi kena fikirkan tentang orang lain juga. Itulah cabaran yang dihadapi oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melakukan pengesanan kes-kes yang aktif di seluruh negara agar memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan seterusnya, Meg, kita akan bersama dengan Encik Arya Putra Ismail. Ya, kita akan bersama. Iaitu pengerusi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM, bagi kita membincangkan topik mengenai kemudahan dan sokongan institusi kewangan pembangunan kepada usahawan dan juga individu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi selari dengan langkah tambahan yang diumumkan dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di pihak ADFIM sendiri, apa antara kemudahan yang ditawarkan untuk membantu golongan usahawan dan juga individu di luar sana yang terjejas akibat impak PKP ataupun impak COVID-19 ini? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya untuk memberi sedikit penerangan di atas apakah peranan yang dimainkan oleh ADFIM atau ahli-ahli ADFIM di dalam krisis yang kita sedang hadapi pada masa ini. Sebelum saya menjawab kepada persoalan berkenaan, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang penambahan ataupun penambahbaikan rangsangan ekonomi, di mana penambahbaikan rangsangan ekonomi yang baru diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah lebih kepada PKS sendiri. Kalau stimulus package yang di-announce ataupun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini adalah lebih kepada individu, sekarang ini ia lebih tertumpu kepada menolong para PKS. Bagi menjawab soalan saudara Munawar tadi, kita di ADFIM mempunyai 17 keanggotaan, di mana 15 dari kami adalah institusi pembangunan usahawan dan selebihnya adalah organisasi pembangunan usahawan. So ada dua di situ, satu adalah financial institution, development financial institution, dan satu lagi adalah organisasi yang terlibat secara terus dengan usahawan di Malaysia ini. Antara langkah-langkah ataupun inisiatif yang telah diambil oleh pihak ataupun members ADFIM ini, seperti yang saudara Munawar sedia maklum, moratorium telah ditawarkan secara automatik kepada semua pinjaman PKS. Ini tak kiralah mereka ini adalah mikro, kecil, sederhana ataupun PKS yang berskala besar. Itu adalah satu inisiatif, dan ada juga beberapa ahli kami, malah saya boleh katakan di sini hampir semua ahli kami telah menawarkan moratorium ke atas sewaan ataupun pembayaran ke atas premis yang disewa oleh kesemua PKS. Itu adalah di segi bantuan ataupun insentif yang telah diberikan oleh ahli ADFIM. Sementara pada itu, ada juga ahli ADFIM yang bukan institusi keuangan. Mereka telah memberi bimbingan ataupun memberi tunjuk ajar kepada para usahawan sewaktu masa ini agar mereka dapat mempersiapkan diri mereka setelah COVID-19 selesai. Itu adalah sedikit sebanyak secara amnya apakah yang dilakukan oleh ADFIM ataupun members in our association. Cuma kalau kita lihat kepada situasi semasa yang terjejas sebenarnya semua orang, ya, tak kira sama ada mereka majikan, pekerja, tetapi pada masa yang sama masih lagi perlu meneruskan kelangsungan hidup dalam tempoh beberapa bulan. Sebab kalaupun PKP ini dilanjutkan atau tidak, itu perkara kedua. Yang penting adalah kesannya selama mana kita perlu berhadapan dengan wabak ini, kerana ia bukan sahaja berlaku di dalam negara tetapi juga di seluruh dunia. Jadi bagaimana Cik
Encik Arya melihat kita perlu memastikan supaya PKS ini mereka dapat terus berdaya saing pada masa PKP ini dan selepas itu, sebab yang selepas itu yang menjadi paling berat tu, nak memastikan supaya perniagaan yang mereka laksanakan nanti tidak berlaku masalah yang mungkin boleh menjejaskan mereka, dan pada masa yang sama kalau ada pekerja juga akan terjejas sama. Sebenarnya ada dua tanggungjawab yang dimainkan oleh dua pihak berbeza. Satu tanggungjawab dari segi pihak kerajaan, di mana kita telah melihat komitmen yang diberikan oleh pihak kerajaan dengan memberikan tambahan kepada stimulus package yang telah diumumkan sebanyak 10 bilion ringgit kepada para PKS. Itu adalah untuk memastikan para usahawan dapat sustain sewaktu tempoh PKP sedang dilaksanakan. Dan tanggungjawab kita sebagai rakyat ataupun sebagai PKS adalah satu yang paling utama adalah mematuhi arahan kerajaan untuk stay at home, jangan ke mana-mana, kerana the sooner kita dapat keluar daripada masalah COVID ini, the sooner we can rebound untuk memperbaiki ataupun untuk membuat bisnes yang lebih berkesan ataupun maju setelah COVID-19. Jadi untuk para PKS, tolong ambil peluang yang ada ini sewaktu anda berada di rumah untuk mengkaji, untuk melihat peluang-peluang yang akan peluang-peluang baru yang akan keluar setelah COVID-19. Dunia sedang menghadapi perubahan yang amat signifikan. Ini adalah kerana COVID-19 telah mengubah cara hidup kita sendiri. Kan kalau dulu kita ke restoran untuk makan, sekarang ni dah online. Kalau dulu di rumah hanya memasak, sekarang dah pandai gunting rambut. Ini adalah salah satu perubahan yang amat kecil, di mana perubahan-perubahan ini akan membuat perubahan yang lebih berskala besar di dalam landscape ekonomi dunia. Melihat landscape ekonomi di Malaysia, pengguna akan lebih prihatin atau akan lebih bijaksana dalam berbelanja setelah COVID-19 ini. Mereka lebih melihat dari segi kesihatan, kebersihan, kepentingan perbelanjaan. So ini sedikit sebanyak telah mengubah pola perbelanjaan pengguna selepas COVID-19 ini. Jadi para usahawan, apa yang saya dapat nasihatkan pada pagi ini adalah tolong lihat apakah perubahan-perubahan yang sedang berlaku, di mana ia akan mengubah cara kita melakukan bisnes setiap hari. Yang kalau dulu seseorang tu membuat grafik, for example, memasarkan di sekitar, how they can leverage on online. Sebab sekarang ni demand ni dah bukan secara demand secara langsung, tapi demand ni telah create beyond our boundary. Itu secara yang berskala kecil. Yang berskala besar ataupun sederhana ni, saya melihat mereka dapat keluar daripada daripada krisis after COVID-19 dengan lebih lebih stronger, kena apa yang saya dapat lihat, mereka kebanyakan PKS sederhana dan besar ni telah melihat kembali operasi seharian mereka. Kemungkinan reskilling among the workers tu telah pun bermula. Working at home, working from home bukan sesuatu yang asing lagi. The world is creating the new norm. So we must be ready to face and then to identify what would be the new norm setelah COVID-19. Itulah. Ya, sekarang kita juga ingin mengetahui apa komen daripada Encik sendiri mengenai program subsidi upah, iaitu peruntukannya dinaikkan daripada 5.9 bilion kepada 13.8 bilion. Apakah kekuatan daripada program subsidi upah ini untuk membantu PKS-PKS di luar sana untuk menjadi lebih cekal dan mapan mengharungi cabaran ekonomi kini? Bantuan kerajaan dari segi kewangan, apa yang saya lihat adalah sangat besar, dan ini melibatkan perbelanjaan kerajaan yang bagi sejarah hidup saya sendirilah dalam dunia
perbankan ataupun ekonomi di Malaysia adalah sangat besar, komitmen yang diberikan. Dan 10 bilion ini yang saya dapat lihat adalah lebih tertumpu kepada perusahaan mikro kecil. Tapi yang sederhana dan besar juga ada privilege yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tetapi fokus pada kali ini adalah lebih kepada mikro dan kecil. Ini adalah untuk memastikan mereka dapat keep their own business. The workers pun dia tak adalah diorang memberhentikan para pekerja. Tapi apa yang saya ingin maklumkan pada pagi ini adalah please look at beyond monetary insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ada juga insentif yang telah diberikan kepada para PKS ini ataupun kepada seluruh rakyat Malaysia yang bukan berbentuk kewangan, iaitu latihan. Pelbagai agensi di bawah kerajaan telah menawarkan khidmat latihan secara online. Kita boleh pergi kepada InScan, kita boleh pergi kepada Magic, kita boleh pergi kepada Medac, kita boleh pergi kepada MDEC, kita boleh pergi kepada SEDA. Pelbagai usaha kerajaan telah dilancarkan ataupun telah dipromosikan untuk memastikan para usahawan ini bukan sahaja mendapat bantuan keuangan tetapi mendapat bantuan dari segi meningkatkan daya saing ataupun skill dalam PKS untuk melakukan perniagaan mereka sehari-hari setelah COVID-19 berakhir. Apa pun kita harapkan semoga apa saja yang berlaku sekalipun sama ada kita suka atau tidak, ini sebenarnya adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan kita bersama, dan kita harapkan semoga insentif yang diberikan melalui bantuan prihatin itu dapat digunakan dengan sebaiknya oleh rakyat, khususnya PKS, individu dan sebagainya, semuanya tidak terkecuali. Terima kasih Cik Arya kerana bersama dengan kami hari ini. Ya, mungkin saya tak akhir sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli ADFIM kerana alhamdulillah kami telah berjaya mengumpulkan ataupun telah menyalurkan bantuan sebanyak 3 juta, lebih dari 3 juta ringgit kepada frontliners kita untuk meringankan beban. So sekali lagi terima kasih kepada semua ahli ADFIM kerana usaha anda dan kontribusi anda akan memberi impak kepada negara. Terima kasih Cik Arya Putra Ismail, Pengerusi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ataupun ringkasnya ADFIM. Terima kasih. Okey, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu kita juga di talian. Kali ini kita nak berbicara tentang usaha yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada golongan pekerja pula. Kita akan bersama dengan tetamu kita yang seterusnya.